Didik TV KPM. Alhamdulillah nyamannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua sihat, semua berada dalam keadaan yang ceria-ceria selalu, dan yang paling penting saya rasa nyaman betul hari ini sebab suasana saya dikelilingi dengan suasana kampung yang sungguh segar rasanya kan. Lama tak balik kampung. Tapi hari ini bukan kita nak santai-santai kat kampung sahaja. Ada benda yang kita sama-sama nak bincangkan, kita sama-sama nak diskusikan. Tapi persoalannya siapa guru yang akan bersama dengan kita untuk bersama-sama nak diskusikan mata pelajaran yang kita nak bincangkan hari ini? Kita saksikan dulu profil guru ini. Redah selagi mampu, itu dia tagline guru yang akan bersama dengan kita hari ini. Wah, saya dengar pun rasa bersemangat. Kita bersama dengan guru kita, Cikgu Muhammad Khairul Fitri bin Ahmad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Zahar sihat? Alhamdulillah. Sama-sama Cikgu memang baik. tak asing lagi dekat Didik TV KPM. Kan? Sebab Alhamdulillah. Kadang-kadang ada je murid cakap, Cikgu lah semua yang tertunggu-tunggu Cikgu. Ya. Nak bersama dengan InsyaAllah. Cikgu Khairul Fitri. Ya, dengan saya. tagline yang redah selagi mampu, dan juga 18 tahun pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan negara kita ini. Baik, dan Cikgu, untuk hari ini kalau kita tengok, kita berada dalam suasana kampung. Okey. Kan kita berada dalam suasana yang dikelilingi dengan kata apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Dan sesekali pula kita nampak, bila kita jeling-jeling, kita nampak suasana bandar pula Cikgu. Ada. Kan? Ada. Mungkin Selit-selit. signifikannya Cikgu, kalau kita nak tengok kaitan di antara kampung dan bandar, apa yang kita nak bincang, apa yang kita nak diskusikan hari ini Cikgu? Okey, seperti yang Zahar sebut tadi kan. Okey, ada suasana kampung, Ya. ada suasana bandar kan. Okey, kita ada kaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik. Di mana kampung dan bandar ni akan mempengaruhi migrasi penduduk. Okey. Penduduk berpindah dari satu tempat ke Baik. tempat yang lain, sama ada mungkin daripada kawasan kampung pergi ke bandar, ataupun yang Bandar pergi dah ke kampung. duduk lama di bandar pulang ke kampung. Tapi kalau saya Cikgu, kita berada di bandar ni, saya nak Okey. pergi kampung, saya nak pergi kampung Cikgu je. Boleh? Disebabkan di kampung Cikgu adanya musang king. Di Pentung Musang King. Ya, semua ada Cikgu. Semua ada lah. Macam-macam ada. Okey. Tapi Cikgu, kita tak berdua-duaan saja di sini. Okey. Ada rakan-rakan kita yang akan bersama dengan kita hari ini nak belajar juga Cikgu, berkenaan dengan bila Cikgu sebut migrasi ataupun perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Ada murid-murid yang akan bersama dengan kita untuk bersama dalam diskusi ini. Kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat ke? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah, semua senyum, semua ceria Cikgu. Seronok hari ini nak bersama dengan Cikgu Fitri. Kan saya dah sebut Cikgu, orang seronok sebenarnya nak bersama dengan Cikgu Khairul Fitri. Baik. Idola. Saya pun menginspirasikan Cikgu. Baik, bak kata pepatah, Cikgu tak kenal maka tak cinta. Okey, jadi hari ini kita nak berkenal-kenalan dengan rakan-rakan kita. Kita nak persilakan untuk rakan yang pertama, Shina. Silakan Shina. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Nama saya Shaina binti Zamsari. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera. Jurutera. Baik, kita doakan moga dipermudahkan untuk awak Shina untuk menjadi jurutera. Siapa cakap wanita tak boleh jadi jurutera kan Cikgu kan? Jurutera alam sekitar. Jurutera alam sekitar. Baik, itu dia. Kita nak bersama dengan Alia. Alia, perkenalkan diri, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Waalaikumsalam Alia. Cita-cita saya ni menjadi seorang guru pendidikan awal kanak-kanak. Guru pendidikan awal kanak-kanak. Alia, betul tak saya kata sebenarnya awak menginspirasikan Cikgu Khairul Fitri sebagai guru? Yang bezanya saya tak ajar dia kanak-kanak.
Betul. Betul cikgu. Cuma bezanya cikgu geografi Alia lebih berfokuskan bukan kanak-kanak lah. awal Bukan kanak-kanak. kanak-kanak. Bukan kanak-kanak, tapi pendidikan awal kanak-kanak. Baik. Okey. Kita nak berkenalan dengan Alifah. Silakan Alifah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alifah Liana binti Muhammad Nizam. Cita-cita saya ingin menjadi pensyarah. Pensyarah. Baik, kita bagus. doakan moga dipermudahkan untuk Alifah untuk menjadi pensyarah. Dan seterusnya Zarifah, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Zarifah binti Ahmad Fikri. Saya dari sekolah SMP Sulaiman. Cita-cita saya ingin menjadi cikgu geografi seperti Cikgu Fitri. Tengok, si. Bukan main je si. Okey, kita doakan moga dipermudahkan untuk Zarifah menjadi guru geografi. Dan InsyaAllah. ini orang kata apa yang cikgu sampaikan terus mengalir cikgu sampai ke bawah. Amin. Baik, kita nak berkenalan dengan Mawaddah. Assalamualaikum, nama saya Mawaddah Sakinah binti Muhammad Zamani. Saya dari SMK Sulaiman, Bentong Pahang. Cita-cita saya nak jadi pereka landscape. Nak jadi pereka landscape pun penting untuk tahu Ada kaitan dengan geografi juga ada kaitan dengan geografi. Kita doakan moga dipermudahkan untuk Mawaddah. Baik, dan yang terakhir Alisa, silakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Alisa binti Muhammad Fazli. Saya berasal dari SMK Sulaiman dan cita-cita saya ingin menjadi fotografer. Nak jadi juru gambar. Kita dah ada orang dah kalau kita nak ambil gambar cikgu. Kita cari Alisa saja. Boleh tempah awal-awal. Okey, baik. Kita doakan moga dipermudahkan untuk anda semua yang memasang impian, juga anda yang berada di rumah, moga dipermudahkan segala impian anda dan dicapai ataupun cita-cita anda terrealisasi lah. Yang penting kena ada usaha. Baik cikgu. Sedar sebelum kita nak mulakan kita punya kelas kita, saya tak sabar sebenarnya kita dah mula rasa bahangnya dekat studio ni untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak sentiasa ingatkan protokol kesihatan, penjarakan fizikal saya dan cikgu kurang-kurangnya 1 meter kami jaga, pakai pelitup muka dan kita ada gel pembasmi kuman cikgu. Silakan. Jom. Okey. Kita nak persilakan cikgu untuk gunakan. Silakan. Saya guna dulu. Okey, baik. Silakan cikgu. Okey, saya sambung. Mungkin ada rakan-rakan yang tertanya-tanya lah cikgu, kalau nak tak ada gel pembasmi kuman kat rumah macam mana kan? Gunakan saja air dan juga sabun pun boleh. Objektifnya sama, nak memastikan kebersihan kita terjaga. Baik, sebelum kita mulakan kelas, kita nak berhenti rehat seketika untuk anda di rumah bersedia dan juga berada dalam keadaan yang orang kata apa, bersemangat untuk kita mulakan kelas. Jumpa seketika nanti dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan tadi cikgu dah sebut berkenaan dengan mata pelajaran kita geografi dan juga topik yang kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan migrasi penduduk. Saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, adakah anda semua dah pun bersedia untuk kita mulakan kelas? Kalau dah bersedia, angkat 2 jari macam ni. Ting 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 ting. Okey. Baik, semua dah bersedia. Tapi sebelum kita mulakan kelas cikgu, saya rasa saya nak tanyalah murid-murid kita ataupun rakan-rakan kita ni berkenaan dengan pandangan mereka. Sebab ada yang impian berbeza-beza. Nak jadi jurutera, juru gambar, tetapi mungkin pandangan mereka berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Mungkin kita nak tanya Shina terlebih dahulu. Silakan Shina. Pada pandangan saya, migrasi merujuk kepada penghijrahan. Kepada penghijrahan. Okey, nampaknya mungkin kita ada sedikit gangguan teknikal cikgu. Tak apa, mungkin kalau ada kesempatan masa kita akan tanyakan kepada Shina nanti. Baik, terima kasih Shina. Seterusnya kita nak tanya kepada Alia. Mungkin Alia berbeza pandangan berkenaan dengan mata pelajaran ataupun topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Pada pendapat saya, migrasi bermaksud perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain yang mempengaruhi faktor pekerjaan, pendidikan dan juga faktor ekonomi. Itu dia pandangan Alia berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan. Mungkin Shina, adakah talian awak sudah pun kembali okey? Pandangan awak berkenaan dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini, Shina. Hello. Ya, silakan. Pada pendapat saya, migrasi merujuk kepada penghijrahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan menetap secara sementara atau kekal. Sama ada perpindahan tu sama duduk ada sekejap atau lama, kekal.
Lama tetapi prosesnya tetap dipanggil migrasi. Migrasi. Okey, baik. Terima kasih kepada Sheena. Okey. Zafira, Zarifah. Maafkan saya. Zarifah, mungkin ada Zarifah. berbeza pandangan dengan rakan-rakan kita yang lain ataupun awak bersetuju dengan rakan-rakan awak? Pada pendapat saya, migrasi merujuk kepada penghijrahan atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain yang melibatkan ruang dan masa. Ada penambahan sikit berkenaan ruang dan masa. Ruang dan masa. Itu berbeza dengan rakan-rakan yang lain. Mungkin cikgu ada huraian yang lebih lengkap berkenaan dengan topik kita ni, migrasi penduduk ni, cikgu. Okey, silakan. Berdasarkan apa pandangan murid-murid tadi, okey, kita dapat simpulkan bahawa migrasi ini adalah penghijrahan. Okey, penduduk lah. Okey, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kita ada definisi ataupun maksud yang lebih mendalam. Okey, yang perlu kita fahami supaya kita fahamlah apa yang dikaitkan ataupun dapat dikaitkan secara menyeluruh berkaitan dengan migrasi penduduk. Baik. Jadi kita nak teruskan kelas kita, cikgu. Silakan. Untuk apa yang kita cuba pelajari ataupun fahami pada hari ini bersama murid-murid SMK Sulaiman dan calon-calon SPM yang berada di rumah. Okey, so tolong tolong beri perhatian sepenuhnya kepada apa yang saya sampaikan, kerana terdapat perkara-perkara penting yang perlu calon-calon fahami dan membantu calon untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM. Okey, terutama bagi tahun 2021. Okey, so hari ini kita akan pergi kepada bab 13 iaitu migrasi penduduk. Okey, apakah yang akan murid pelajari pada hari ini? Nak belajar apa hari ini migrasi? Migrasi ini mungkin ruang lingkup yang lebih luas, tapi kita fokus kepada beberapa perkara. Okey. Yang pertama adalah kita tengok konsep. Konsep ni maksud. Apakah maksud secara jelas berkaitan dengan migrasi penduduk? Okey, murid-murid tadi dah bagi gambaran apa yang mereka fahami. Kita akan bagi lebih jelas lagi. Faham tu dah bagus dah. Tapi kita nak bagi lebih faham. Tadi mungkin definisi secara umum, cikgu. Yes, secara umum, tak menyeluruh. Okey, ini kita bagi yang lebih mendalam. Okey, yang kedua membezakan migrasi dalaman dengan migrasi antarabangsa. Apa ni? Nanti kita akan cuba cungkillah apakah yang dikatakan dengan migrasi dalaman dan migrasi antara bangsa. Okey, yang ketiga adalah menghuraikan faktor. Apa sebab berlakunya migrasi ni? Faktor ni sebab lah. Okey, kenapa dia pergi kan? Macam awal tadi kita sebut tentang kampung dengan bandar. Okey, kenapa berlaku macam tu? Kita akan kaji berkaitan dengan faktor. Okey, ini penting. Fakta berkaitan dengan faktor ni sangat penting untuk persediaan dalam menghadapi peperiksaan SPM kelak. Okey, dan yang terakhir adalah kita menilai ataupun mengetahui kesan apa kesan dia. Migrasi ni berlaku, apakah kesan kepada sesebuah negara. Ini 4 perkara lah yang kita fokus pada hari ini. Okey, saya yakinlah Azhar pun fokus, murid-murid bersama saya di studio hari ini pun fokus, dan murid-murid di rumah tentu juga pastinya mereka fokus terhadap apa yang akan kita pelajari pada hari ini. So konsep dia migrasi ialah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya kalau daripada satu tempat ke tempat yang sama, itu bukan migrasi. Oh, bukan. Dia contoh cikgu, kalau macam saya daripada tengah tu batu berhijrah ke sini. Berpindah ke kursi ni. Okey, itu tidak dipanggil migrasi lah, sebab hampir sama, dekat lah. Okey, sebab apa? Dia mesti merentasi sempadan. Contoh daripada kampung A ke kampung B dipanggil migrasi je. Tapi kalau dari rumah sebelah ke rumah sebelah, tak boleh lah. Sebab dia tidak merentasi sempadan. Sama ada kampung, daerah, bandar, negeri dan paling jauh lah antara bangsa. Masuk daripada negara Malaysia ke negara luar. Itu yang sepaling-paling jauh lah dikira. Itu konsep dia. Contoh kalau macam saya duduk di Malaysia, tiba-tiba saya berhijrah ke Korea, duduk di sana, duduk Korea, migrasi. Mungkin sebab mirip-mirip Korea, nak merasa suasana Korea, itu migrasi lah. Tapi kalau kita pergi melancong, itu tidak dipanggil migrasi. Itu tidak dipanggil migrasi. Itu tidak dipanggil migrasi lah. Baik, cikgu. Boleh saya teruskan? Anak-anak, kalau boleh saya teruskan. Tunjuk tanda, sebab takut. Angkat 2 jari macam ni. 2 jari supaya saya tahulah isyarat. Anda semua dah bersedia. Di rumah pun boleh angkat jari juga. Tak ada masalah. Kita boleh tahu. Migrasi dia ada 2. Yang pertama yang adalah migrasi dalaman. Dalaman tadi perpindahan penduduk dalam sesebuah negara, dalam negara je. Dan melibatkan
dalam negara melibatkan. Saya nak tanya anak-anak ni, mungkin anak-anak boleh tahu. Okey, salah seorang daripada ni mungkin boleh jawab. Okey, dalam negara ni melibatkan apa? Ada kita sebut di awal rancangan tadi, awal kita punya sesi tadi, ada satu sebut, saya ada sebut beberapa patah perkataan. Saya ingat, cikgu. Okey, Azhar mungkin ingat, kita nak tanya adik-adik kita ni, calon-calon SPM ni. Siapa yang nak menjawab? Nak jawab? Silakan. Saya nampak cikgu Mawadah macam nak menjawab. Okey, maafkan saya. Okey, Zarifah, silakan. Zarifah. Okey. Luar bandar ke bandar. Luar bandar kaitan. ke bandar. Ada kaitan dengan apa yang kita sebut tadi. Okey. Yang pertama, luar bandar ke bandar. Baik. Luar bandar ke bandar dikira migrasi dalaman. Okey. Yang kedua adalah luar bandar ke luar bandar. Okey. Dari kampung A ke kampung B. Itu luar bandar ke luar bandar. Baik. Jadi luar bandar ke bandar daripada kampung ke bandar. Okey, yang ketiga adalah bandar ke luar bandar. Baik. Duduk lama bekerja di bandar, mungkin akhirnya bersara, ada memiliki tanah di kawasan luar bandar, maka dia berpindah ke luar bandar. Baik. Ataupun mungkin dia berasal dari bandar, sebabkan dapat pekerjaan di luar bandar, maka dia berpindah dari bandar ke luar bandar. Contoh saya di KL, cikgu. Cikgu bagi saya sebidang tanah di Bentong untuk saya berpindah. Saya pindah ke sana. Itu bandar ke luar bandar. Ke luar bandar. Tapi jangan bandar Bentong, sebab bandar Bentong dikira bandar. Mungkin pinggir bandar ataupun kampung di dalam daerah Bentong. Okey, faham, itulah. cikgu. Itu migrasi dalaman. Faham? Kalau Abang Zahar kita faham, saya yakinlah anak-anak ataupun calon-calon SPM bersama saya dan di rumah pasti juga faham. Okey. So kita pergi jenis migrasi yang kedua, antarabangsa. Baik, tapi sebelum tu cikgu, saya pernah terdengar berkenaan dengan imigrasi. Tapi bila cikgu sebut hari ini berkenaan dengan migrasi. Tidak ada I di depan tu. I dengan I tu hilang. Apa perbezaannya tu, cikgu? Okey, beza dia dekat sini. Okey. Beza je dekat sini. Kita tengok apa beza dia. Migrasi antarabangsa, perpindahan merentas sempadan antarabangsa. Baik. Contoh mungkin kita sebut apa yang kita libatkan adalah sebuah negara, contoh Malaysia ke negara lain lah, mungkin ke negara Eropah, Asia yang lain kan. So kita nak tanya murid-murid yang ada di rumah yang bersama saya di studio sekarang, kita nak tanya, mungkin salah seorang boleh jawab. Yang tak bercakap tadi, siapa yang rasa tak bercakap lagi, Mas Zahar? Silakan. Mawadah tadi cikgu. Mawadah nak menjawab. Migrasi antarabangsa ni apa? Melibatkan apa? Saya dah sebut dah tadi. Emigrasi. Okey. Emigrasi, Mawadah sebut emigrasi. Okey, emigrasi perpindahan keluar dari negara asal. Baik. Tu Abang Zahar sebut tadi, Mawadah pun ada sebut. Okey, emigrasi. Tadi kita sebut migrasi je. Ada huruf I di depan dia. Baik. I itu bermaksud exit. Mungkin murid-murid nak faham tentang macam mana nak hafal fakta. Okey, fakta dia adalah I. I itu exit keluar. Kita keluar. Maksudnya kita pergi keluar negara. Baik. Itu melibatkan perpindahan keluar dari negara asal. Kita daripada Malaysia melanjutkan pelajaran, contohnya keluar negara, itu emigrasi, huruf I di depan. I itu bermaksud exit, keluar. Baik. Contoh macam saya sebut tadilah, saya daripada Malaysia pergi ke Korea. Korea dipanggil emigrasi. Sebab ada orang kata muka saya macam Hyun Bin. Mungkinlah. Mungkinlah. Yang kedua, imigrasi, in, huruf I di depan, in, masuk. Mungkin dah lama duduk Korea tadi. Dia tak rasa tak berapa nak sesuai. Masuk balik ke negara kita, dipanggil imigrasi. Baik. I exit, I in. Itu cara nak ingat fakta lah, sebab murid-murid perlu ingat fakta ni sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM. So kalau I itu exit, keluar. I itu in, masuk. Boleh faham ya? Alisha, boleh faham Alisha? Semua okey ke? Boleh faham. Okey ya? Alisha, lepas ni Alisha daripada tadi geram. Saya tak boleh nak bercakap, cikgu. Kita bagi Alisha bercakap. Baik, kejap lagi kita tanya Alisha. Kita akan tanya Alisha. Tolong berjaga-jaga. Alia pun muka garang je tu, tak apa. Kita cuba untuk bagi peluang sekejap lagi. Ni yang kita tunggu-tunggu. Dia orang tunggu ya. Ni sebenarnya. Mungkin fakta tu dia orang ingat dalam kepala. Sebab dah melekat. Sebab dah tak lama lagi nak menghadapi peperiksaan SPM ni. Ya, cikgu. Saya yakin mereka ni semua yang bersama saya dari rumah pasti akan mencapai kecemerlangan. So siapa nak jawab? Alisha tadi macam tak puas hati je kan. Kita nak tanya Alisha. Alisha nak jawab soalan ni. Soalan contoh berkaitan dengan apa yang kita belajar tadi, migrasi dalaman dan migrasi antara bangsa. Baik. Silakan. Mungkin Alisha boleh baca terlebih dahulu soalannya. Boleh baca soalan dulu. Tak dengar suara ni tu. Silakan Alisha.
Faktor yang pertama, Baca Alisa boleh soalan, baca soalan, terlebih baca dahulu. statement soalan tu. sekejap. Tak nampak? Tak nampak. Tak nampak. Okey, Dia mungkin tak saya nak nampak. baca lah, cikgu. Okey, boleh? Saya nak tolong okey. Alisa, cikgu. Boleh tolong Alisa. Okey, soalan contoh yang pertama ni cikgu disebut Ali seorang anak nelayan telah pun melanjutkan pelajaran di sebuah institusi pengajian tinggi di Kuching, Sarawak. Okey. Selepas mendapat ijazah, Ali kembali untuk menjadi pendidik di tempat asalnya. Okey. Dia tanya tentang apa, Alisa? Jenis migrasi yang telah dilalui oleh Ali ialah bandar ke dia bandar, tanya bandar ke tentang- luar bandar, Okey. luar bandar ke bandar dan juga luar bandar ke luar bandar. Okey. Alisa, dia nak apa? Apa kunci soalan ni, Alisa? Baik. Jenis migrasi. Okey, tengok jenis migrasi. Okey, jenis migrasi kita nak tahu. Berdasarkan pernyataan itu, jenis migrasi apa yang telah dilaksanakan ataupun telah dilakukan oleh Ali. Okey, so tadi Ali seorang nelayan, anak nelayan mesti duduk di luar bandar. Dia pergi melanjutkan pelajaran ke sebuah institusi pengajian tinggi di Kuching. Kuching ni adalah bandar. Ya. So dia telah menjalankan satu migrasi iaitu luar bandar ke bandar. Okey, so luar bandar ke bandar nombor 3. Okey, dah habis belajar, dia balik kampung. Akan laksanakan bandar ke luar bandar balik. Tadi luar bandar ke bandar, ni bandar ke luar bandar. luar bandar. Apa jawapan dia, Alisha? Nampaknya macam cikgu dah pun bagi jawapan. Dah sebentar tengok tadi. dia cakna ke tak cakna dengan. Kadang-kadang dia tak apa nak cakna dengan Okey. kita punya cue ataupun hint dia. Ya, okey. Kita lihat Alisa apa Tengok. jawapannya, Dia Alisa. tahu tak apa jawapan dia? Okey. Jawapan dia B, 2 dan 3. Okey, tengok jawapan dia cakna ke tak cakna tadi. Okey, jawapan dia B. Yeay! Berapa markah, cikgu? Ni kalau saya nak bagi 10 kan kejam sangat. Saya bagi 1 per 1. Satu per markah. 1. Satu per satu untuk Alisa. Sebab dalam Itu SPM, dia. soalan pertama. objektif adalah 1 markah. Baik. Okey, itu kena faham lah. Okey. Bukan cakap cikgu gerekut dapat markah, tak. Sebab objektif format dia, 1 soalan 1 markah. Satu markah. Okey, Tapi dah faham nampaknya dah. Alisa memahami jenis migrasi tersebut. Dalam saya uji cakna tak cakna tu nyata dia cakna dan saya yakinlah murid ini akan dapat keputusan yang Baik. cemerlang. So mungkin Alisa boleh sebutkan 2 apa ataupun 3 apa untuk soalan 2 tu jawapan apa? B tersebut. Dia Silakan, kembali Alisa. dia tak cakna ke tidak? Okey. Tak nampak, cikgu. Tak nampak, dia tak nampak. Saya sebab dia pakai aspek mata. Luar bandar ke bandar. Baik. Okey. Okey, saya tolong Alisa. Tolong sekali lagi. cikgu. Suka menolong nampak saya gayanya. memang suka menolong, Okey. cikgu. Okey. 2 dan 3 ni dia daripada macam cikgu sebut tadi sebenarnya dia daripada nelayan, daripada kampung, maksudnya daripada luar bandar dia pergi ke bandar untuk belajar. Setelah selesai ijazah daripada bandar dia balik untuk berkhidmat ke luar bandar ataupun di kampungnya sendiri. Yes. So 3 adalah luar bandar ke bandar dan 2 adalah bandar ke luar bandar. Bandar ke luar bandar. Okey, soalan ini nampak simple, nampak macam ringkas, tetapi sebenarnya perlu diberi perhatian oleh murid-murid baca dengan penuh berhati-hati kerana kesilapan kita membaca soalan akan menyebabkan kita rasa soalan ini terlalu senang, so kita acuh tidak acuh. Betul. Akan menyebabkan kita kehilangan markah. Saya di awal tadi agak keliru sikit cikgu sebab dalam kenyataan tidak dinyatakan kampung. Yes. Siapa kita kena faham situasi. Kalau nelayan mesti di kampung. Kalau dia di Kuching, Kuching ni adalah ibu negeri. Baik. Ibu negeri pastinya bandar. Okey. Baik cikgu. Seterusnya, cikgu. Soalan yang kedua. Baik. Kita nak tanya dulu sebelum saya tanya jawapan kepada murid-murid yang bersama saya pada hari ini. Kita akan tengok soalan dulu. Jenis migrasi yang berlaku di kawasan tanah rancangan berikut ini soalan secara awak cakap terus. Baik. Okey, dia terus tanya. Cuma murid-murid ataupun calon-calon SPM dia kena faham, kena kenal pasti lokasi Felda ni adakah dia luar bandar ataupun bandar. So kita nak tanya murid-murid siapakah nak tanya? Baik, Shena, siapa yang nak menjawab? Okey, Shena. Shena, silakan. Shena. Okey, Shena, boleh? Felda ni bandar atau luar bandar? Ya, cikgu. Boleh. Felda ni luar bandar ataupun bandar? Luar bandar. Okey, bagus. Itu dia dah Luar dapat bandar. dah dapat kena pastilah. So dia dapat kena pasti. Baik. Luar bandar. Okey. Berlaku di kawasan tanah rancangan berikut. Jenis migrasi. Adakah bandar ke bandar, bandar ke luar bandar, luar bandar ke bandar, luar bandar ke luar bandar? Baik. Okey, apa jawapan awak, Shena? Antara A, B, C A, dan B, D. C, D? C. Okey, C. Okey, C. Luar bandar ke Okey, bandar. kita tengok jawapan dia adakah betul.
Luar bandar ke bandar, jeng jeng jeng, tak bergerak pula. Okey. KC luar bandar ke bandar sebab Felda ni dia adalah kawasan luar bandar, dia berhijrah ke bandar. Okey, sama ada untuk sebab-sebab tertentulah. Faktor-faktor tu kita akan hurai sebentar lagi. Dia tak nak laju-laju sangat. Kita step by step, langkah demi langkah supaya murid-murid di studio dan di rumah turut faham apa yang kita cuba sampaikan ataupun pelajari pada hari ini. Baik, itu dia. Okey, so saya teruskan lagi. Baik, Faktor. silakan cikgu. Tadi kita tahu jenis. Kita ni sekarang kita tahu sebab dia apa pula. Okey, mungkin anak-anak nanti kita akan tanya. Okey, faktor dia ada dua. Satu faktor tolakan. Yang menolak. Faktor tolakan maksudnya pergilah. Dia keluar Pergilah. Itu faktor tolakan. Okey, yang kedua adalah faktor tarikan. Mari. Itu faktor tarikan. Dia tolak dan tarik. So kena faham dalam SPM, kalau dia tanya faktor adakah faktor tu menolak atau faktor yang menarik. Okey, tengok faktor yang menolak dulu. Okey, adalah peluang pekerjaan terhad. Peluang pekerjaan terhad ni biasanya berlaku di kawasan luar bandar. Okey. Luar bandar, peluang pekerjaan di bandar banyak. Okey, akan menyebabkan masyarakat ataupun penduduk yang di luar bandar ni akan pergi. Yang menolak dia, pergilah kat sini tak ada kerja, kurang kerja, pergilah ke tempat yang ada kerja, yang banyak kerja. Berlakunya migrasi, faktor tolakan awal adalah disebabkan pekerjaan peluang pekerjaan tak ada dekat kawasan luar bandar. Ataupun mungkin di luar bandar peluang pekerjaan tu ada tapi tak sesuai dengan generasi baru. Kerana memerlukan tenaga, mungkin memerlukan kena berpakaian yang kotor, tak selesa dengan jiwa mereka. Mereka akan cari peluang yang lebih banyak di bandar lah. Ini antara faktor migrasi lah cikgu ya. Migrasi. Kadar upah rendah. Luar bandar kadar upah rendah. Kerja penat tapi duit yang terdapat sedikit. Itu yang menyebabkan mereka keluar daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Untuk mendapatkan kadar upah yang lebih tinggi. Okey cikgu, kita dah tahu dua faktor ataupun dua sebab daripada yang mempengaruhi migrasi dalaman ataupun kita kata faktor tolakan tadi. Dan kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan faktor berlakunya migrasi dalaman, yang mana antara faktor ada dua, faktor tolakan dan faktor tarikan. Faktor tolakan tadi cikgu kongsikan ada dua perkara, disebabkan peluang pekerjaan terhad dan juga kadar upah rendah di luar bandar menyebabkan faktor tolakan itu berlaku. Kita nak teruskan cikgu. Kita teruskan lagi. Tadi dua faktor. Kita masuk yang ketiga adalah kekurangan peluang pekerjaan. Mungkin seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, kekurangan peluang pekerjaan ini bukanlah bermaksud tiada kerja langsung di kawasan tertentu, tetapi mungkin tiada pilihan. Mungkin kita ada kelayakan akademik lebih baik, menyebabkan kita terpaksa berhijrah ke kawasan lain untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kita. Itu kekurangan peluang pekerjaan di kawasan tertentu, contohnya kawasan luar bandar. Yang keempat adalah kekurangan kemudahan perkhidmatan. Contoh kalau kawasan luar bandar ada perkhidmatan asas yang sederhana, bukanlah tak lengkap, sederhana. Sederhana maksudnya ada yang asas tetapi tidaklah sebanyak yang berada di bandar. Itu faktor tolakan lah. Kita bagi pada faktor tarikan yang menarik tadi. Dah dekat luar bandar pergi tolak tadi. Yang di bandar pun mari tarik pula. Banyak belum pekerjaan kat bandar. Dan yang tadi dah tolak dah, ditarik pula, maka kita akan lebih cenderung untuk pergi ke kawasan yang menarik tadi. Yang kedua, faktor tarikan yang kedua, ada anak-anak nak bagi. Siapa yang nak kongsikan? Siapa yang tak cakap lagi tu? Alifah cikgu. Alifah nak bagi apa faktor tarikan yang seterusnya? Silakan Alifah. Kadar upah tinggi. Dia ambil balik yang kita sebut tadi. Tadi kan kadar upah rendah. Berlawanan lah cikgu. Dia berlawanan lah. Yang menolak itu lebih kepada benda yang negatif. Yang menarik itu lebih ke benda yang positif. Kadar upah tinggi. Yang ketiga adalah peluang pendidikan. Sebab di kawasan luar bandar biasanya pendidikan adalah di peringkat asas. Pendidikan rendah, pendidikan menengah, tapi pendidikan peringkat tinggi, mereka perlu keluar ke kawasan bandar. Kerana institut pengajian tinggi awam ataupun swasta banyak terdapat di kawasan bandar. Lepas tu kalau tengok, kalau kawasan-kawasan yang berhampiran dengan universiti, penduduk dia ramai.
Padat. Okey, sebab mereka duduk di situ bukan kerana untuk suka-suka, tapi untuk mendapatkan peluang pendidikan yang lebih baik ataupun lebih tinggi. Ya, cikgu. Okey. Dan yang terakhir adalah kemudahan perkhidmatan lebih baik. Okay, jalan raya yang lebih luas, lebar, perkhidmatan internet. Kalau duduk luar bandar, perkhidmatan internet mungkin kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada kan. Kalau kat bandar, lancar. Kita kata pengangkutan awam juga lebih pengangkutan banyak awam. pilihannya. Contoh, kalau dekat bandar Kuala Lumpur dah adanya LRT. Tapi kalau kat luar bandar tiada. Okey, itu adalah faktor tolakan. Baik. Okey, boleh faham? Faham, cikgu? Boleh faham. Okey, anak-anak di rumah boleh faham. Di studio pun boleh faham. Di rumah pasti saya yakin pastinya juga faham. Kerana faktor tolakan dan faktor tarikan ni perlu anak-anak ataupun calon-calon SPM faham supaya mereka boleh menjawab soalan SPM sekiranya ada keluar bahagian ini, mereka dah bersedia dah. Senjata dah ada di tangan, maka taburkan sahaja. Baik. Saya nampak cikgu dekat rumah tu dia orang dah mula mencatat cikgu. Mencatat. Okey, kita tengok faktor tadi kita tengoklah faktor tolakan dengan tarikan. Kita nak uji sekali lagi. Okey, baik cikgu. Nak uji sekali lagi. Saya tolong bacakan soalan. Apakah faktor tolakan yang menyebabkan berlakunya migrasi bandar keluar bandar? Siapa nak jawab? Mawadah macam excited ataupun nak tanya? Mawadah silakan. Jawapan dia baca jawapan satu persatu. Okey. Bacakan jawapan. Baca jawapan satu persatu. Nampak tak? Okey, nampak. Nampak. Apakah faktor tolakan yang menyebabkan berlakunya migrasi bandar keluar bandar? Okey. Jawapan dia D, kos hidup tinggi. Okey, A apa? Kos hidup tinggi. Bacakan A peluang melanjutkan pelajaran luas. B apa? Peluang pekerjaan kurang. Okey, C. C, kadar jenayah tinggi. Okey, D, kos hidup tinggi. Dia tanya faktor, kunci dia adalah faktor tolakan. Faktor tolakan. Yang menolak tadi? Okey, yang menyebabkan berlakunya migrasi bandar keluar bandar, C, kos hidup tinggi kerana bandar kos hidup lebih tinggi. Maka mungkin ada orang yang tidak mampu untuk menanggung kos yang hidup yang tinggi tadi, maka mereka mengambil langkah selamat dengan berpindah ke kawasan luar bandar. Berapa markah cikgu untuk Mawadah? Mawadah? Markah. Satu markah Dia untuk kena adil. Mawadah. Dia kena adil. Dia kena adil. Dia sak sama. Adil dan sak sama. Okay? Baik cikgu. Okey, saya teruskan lagi contoh soalan. Yang ini soalan berbeza sedikit. Okey, yang ini ada gabungkan dengan peta semenanjung Malaysia. Ini murid-murid ataupun calon-calon SPM kena cakna. Cakna maksudnya kena peka cakna dengan lokasi yang bertanda X. Dia tanya X. X itu adalah apa? Negeri. Negeri apa? Siapa nak jawab? Saya nak jawab boleh cikgu? Saya tanya negeri lah dekat Zahar. Okey, Zahar. Okay. Tapi kalau saya salah, mohon cikgu betulkan saya. Tak apa, salah tak apa, tak kena watan. Okey, tak kena watan. Okey, X tu. Okey. Negeri saya rasa apa? cikgu jawapannya X itu adalah negeri Pahang cikgu. Okey, Pahang salah. Okey, yang sebenarnya adalah Pahang Darul Makmur. Okey, so X itu ada di mana? Siapa nak jawab? Yang tak berdengar suara. Alia, silakan Alia. Muka garang hari ni Alia. Takut saya. Okey. Senyum Alia. Okay. X tu apa Alia? Baik. X silakan apa? Alia. Adakah Cikgu tak dengar. X tu apa? Pada peta tu X itu apa? Yang merujuk bertanda kepada X. tempat, nama tempat X. Ada yang nak bantu Alia? Pahang. Betul dah, Abang Zahra jawab tadi faham. Okey. Okay, dia tahu? Yang lain? Sebelum saya teruskan, kalau tak saya jawab je lah. Okey. Ada? Ada yang tahu jawapan? Ada? Ini anak Jati Negeri Pahang mesti Jati tahu mesti ni. tahu ni X ni kat mana? Lambatlah. Alisha Dandan bersih cikgu. Okey, Shena tolong jawab. Shena apa? Apa jawapannya Shena? Jengka. Felda Jengka. Felda Jengka Jengka. Pahang. X ni adalah segitiga Jengka adalah di kawasan luar bandar. Okey. So, apakah yang menyebabkan berlakunya migrasi ke kawasan Melorek? Maksudnya daripada luar ke kawasan X tu. Okey, apa sebab dia? Okey, apa jawapan dia? Siapa nak jawab? Mungkin Shena nak terus menjawab. Okey. Apa jawapan dia? Silakan Shena. B. Pembukaan tanah rancangan. Okey, menyebabkan dia nak selalu sebab B, pembukaan tanah rancangan sebab Felda adalah tanah rancangan. Baik. So kalau tidak sebelum ni orang tak nak pergi dekat situ. Tapi sebab buka tanah rancangan adanya kegiatan pertanian, maka orang akan pergi berhijrah ke kawasan tersebut kerana wujudnya peluang pekerjaan, kemudahan yang lebih baik
pemilikan tanah dan sebagainya. Itu faktor. Oh, sebenarnya jawapan dah ada di soalan yang awal tadi cikgu. Yes, dia Fail dah berulang. jengka. Dia soalan SPM ni kadang-kadang dia boleh berulang. Baik. Dia punya pengetahuan yang sama, tetapi bentuk soalan sedikit berbeza. So kalau kita rajin ataupun anak-anak lebih fokus, dia akan dapat. Baik, baik cikgu. Okey, faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa tadi dalaman. Ni antarabangsa. Ada faktor tolakan juga dan ada faktor tarikan juga, samalah. Okey. Faktor tolakan negara asal. So kurang peluang pekerjaan. Maksudnya kat negara yang asal tu kurang peluang pekerjaan. Maka contoh ada negara Asia yang lain, Asia Tenggara yang lain, kurang pekerjaan di negara dia maka berhijrah ke negara kita, negara Malaysia. Okey, untuk mendapat pekerjaan lah. Kadar upah yang rendah, ke Malaysia mata wang dia lebih besar berbanding dengan negara-negara lain, beberapa negara lain di sekitar kita. Okey, maka dia akan berhijrah ke Malaysia, datang ke Malaysia dapat peluang pekerjaan dan mendapat upahnya lebih baik, lebih tinggilah. Sebab negara dia upah rendah. Baik. Okey, politik yang tidak stabil, mungkin setengah negara luar yang mempunyai masalah politik yang tak stabil akan menyebabkan rakyat dia berhijrah ke negara lain. Okey, kerana kestabilan politik akan menjamin keselesaan dan keharmonian hidup. Dan betul ke cikgu kalau saya salah mahu cikgu betulkan dia, kalau boleh, kita kata dalam faktor tolakan negara Okay. asal ni politik yang tidak stabil sebenarnya memberi kesan juga kepada keuangan negara, kestabilan keuangan negara dia tersebut. Ada kaitan dengan keuangan. Kalau politik tak stabil akan mempengaruhi nilai mata wang. Mata wang akan jatuh. Tidak ada pelabur untuk datang ke negara kita ataupun negara yang tersebut. Itu akan menyebabkan rakyat susah. Maka dia akan mengambil langkah untuk berhijrah ke negara lain. Itu menjadi faktor tolakan. Faktor tolakan lah. Baik cikgu. Bencana alam. Mungkin ada setengah negara yang ada sering berlaku bencana alam. Contohnya gempa bumi, letusan gunung berapi ataupun taufan, ribut dan sebagainya. Dia tak selesa ataupun mungkin dia mengancam nyawa. Maka dia ada sedikit keyakinan dalam diri dia untuk berhijrah ke negara lain untuk mencari keselesaan hidup yang lebih baik. Okey. Itu faktor tolakan. Okey, anak-anak nampak macam sugul je sikit tu. Okey, jangan bersedih. Kita akan cuba bertanya dengan anak-anak sebentar lagi. Sabar. Tolong hadam elok-elok. Tolong bagi fokus. Dasar kerajaan. Okay. Dasar kerajaan, contoh dasar kerajaan ni negara kita. Negara kita membuka ruang dan peluang kepada pekerja-pekerja asing yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu untuk masuk ke negara kita dan bekerja. Mungkin contoh, saya bagi contoh adalah pekerja asing yang bekerja dalam sektor perladangan. Mereka mempunyai tenaga yang lebih kuat, kemahiran yang lebih tinggi berbanding dengan penduduk kita. Maka kita buka peluang untuk mereka masuk ke negara kita untuk bekerja dalam sektor tersebut. Baik, kalau itu betulkan saya cikgu, mungkin kita kategorikan sebagai faktor tarikan cikgu. Yes. Untuk negara kita cikgu. Ada juga dasar kerajaan yang tolakan ni dari negara mereka. Mereka nak hantar pekerja warga negara mereka tu untuk ke negara tertentu untuk mengambil kemahiran. Contoh negara kita, kita nak latih pekerja kita supaya mahir, kita hantar ke negara yang maju. Supaya kemahiran yang berada di negara maju tu dapat dipelajari oleh rakyat negara kita. Itu dasar kerajaan lah. So faktor tolakan negara itu adalah peluang pekerjaan. Tadi dia akan dikontra. Tips untuk peperiksaan, teknik dia. Kena kalau sebut faktor mesti ada tolakan dan tarikan. Dia mesti berlawan. Mesti berlawan. Kalau yang tu kurang, yang itu lebih. Yang ni kurang, yang itu lebih. Macam itulah nak bagi faham Faham Kalau faham angguk. Kalau faham angguk. Semua okey ke? Okey. Semua masih okey. Kalau upah yang tinggi lebih kurang. Kurang yang samalah. Baik. Peluang pekerjaan melanjutkan pelajaran. Contohlah mungkin nanti anak-anak pergi Korea untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang cakap Korea. Bercakap Korea bahasa lah cikgu. Bahasa. Bahasa. Betul. Sayur, tanam sayur. So itu adalah melanjutkan pelajaran dan kestabilan politik macam negara kita menjadi pilihan negara-negara penduduk-penduduk di negara lain untuk datang kerana kita mempunyai kestabilan politik yang bagus. Itu faktor lah. Ini contoh soalan. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. Boleh? So kalau boleh saya teruskan, saya nak bertanyalah. Saya dah penatlah nak bercakap. Kita nak bagi
Sebab tengok anak-anak diorang, lah baca. bagi peluang kepada rakan-rakan kita ataupun bersuara. murid kita. Janganlah sepi tanpa suara. Ini kita nak buka kepada secara sukarela. cikgu, Sukarela. Angkat Okey. siapa cepat dia dapat. Siapa yang nak menjawab untuk soalan ini? Okey, Alia. Silakan Alia. Mungkin kena baca soalan terlebih dahulu cikgu ya. Okey, silakan Alia. Apakah faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa ke Malaysia? A. Pembukaan bandar baru. B. Baik. Banyak peluang pekerjaan. C. Kemudahan Infrastruktur infrastruktur. tersedia. D. Jaringan pengangkutan yang cekap. Baik. Dia nak apa kunci dia? Jawapan dia B. Kunci dia apa? Kunci Faktor dia lah. faktor antarabangsa faktor. ke Malaysia. Migrasi antarabangsa ke Malaysia. Jawapan dia B. Jawapan dia Banyak adalah peluang pekerjaan. Banyak peluang pekerjaan. Faktor tarikan. Okey, faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa. Tarik banyak peluang pekerjaan. Negara kita memang mempunyai banyak peluang pekerjaan lah. Baik. Okey, menarik. Jadi satu markah untuk Alia cikgu. Satu markah. Okey. Untuk Alia. Satu jari untuk Alia, Baik. satu markah. Okey. Baik, Tak cikgu. boleh lah bagi, dia kena adil. Betul, Semua orang cikgu. dapat satu tadi. Adil Okey, dan saksama. Adil dan saksama. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Okey. Saya teruskan lagi dengan kesan migrasi. Okey, Baik. kesan migrasi, kesan positif membangunkan kawasan baharu. Kawasan tu mungkin kurang penduduk. Baik. Tapi sebab adanya kemasukan, orang akan mewujudkan kawasan itu sebagai sebuah kawasan yang membangun. Baik. Okey. Menyediakan tenaga kerja. Baguslah, tak ada tenaga kerja, orang datang ramai, maka tenaga kerja dapat dipenuhi. Ya. Okey, meluaskan pasaran barangan. Baik. Contohlah kan, okey, salah satu kawasan Baik. adanya kemasukan pekerja-pekerja asing daripada luar negara, menyebabkan kawasan itu mempunyai ramai penduduk. Baik. Okey, jadi barangan yang dijual di kawasan itu akan bertambah. Baik. Sebab orang ramai. So kalau orang tak ada, maka barangan jualan tidak dapat dijual dengan kuantiti yang lebih banyak. Okey. Kemudahan infrastruktur yang meningkat, Baik. mungkin sebelum tu jalan raya satu lorong mungkin Betul, bertukar menjadi 2 lorong kerana orang ramai menggunakan perkhidmatan jalan raya. Ya. So kerajaan akan menambah baik kemudahan infrastruktur di kawasan tersebut. Baik. Okey. Yang pemindahan teknologi, contoh saya sebut tadi, kita hantar pekerja kita ke luar negara untuk mendalami sesuatu teknologi. So Baik. teknologi itu dapat dibawa balik, dia dimanfaatkan oleh penduduk ataupun syarikat-syarikat yang berada di negara kita. Baik, itu dia. Kalau kita Okey. tengok cikgu Negatif. daripada apa yang cikgu sebutkan tadi untuk kesan positif cikgu. Okey, itu yang positif. Baik, kesan migrasi terhadap sesebuah negara dan saya sangat suka dengan apa yang cikgu sebut tadi di akhir pemindahan teknologi kita hantar untuk menambah kemahiran. Yes. Kita kata pekerja-pekerja yang ada di negara kita untuk ditambah baik dari sudut teknologinya. Baik cikgu, kita nak berhenti seketika cikgu. Boleh ke Okey, cikgu? boleh. Silakan Alright, anda semua berehat. jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan kesan positif migrasi. Berlakunya migrasi ini antaranya kita dapat buka penempatan baru dan juga menambah orang kata pendapatan dari sudut jualan cikgu. Jualan. Barang-barangan bertambah dan juga pemindahan teknologi. Baik, Okey. dan sekarang ni cikgu ada nak kongsikan berkenaan dengan kesan negatif cikgu. Okey, sesuatu yang baik pasti ada buruk. Okey, tapi ada sedikitlah tapi kita boleh kurangkan kesan Baik. buruk tersebut. Okey, tengok kekurangan tenaga kerja. Kesan ni adalah berlaku di kawasan luar bandar. Baik. Okay, semua orang berhijrah ke kawasan bandar akan menyebabkan di kawasan luar bandar tu kurang tenaga kerja. Kerana Baik. generasi muda berhijrah. Ya. Yang ada generasi tua. Okey, ini akan mendatangkan sedikit kesusahan di kawasan luar bandar lah. Baik. Okey. Yang kedua adalah masalah setinggan. Ini berlaku di kawasan bandar. Ya. Okay, bila ramai orang pergi ke bandar, maka tanah ataupun nilai rumah akan meningkat dan sebagainya. Tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri. Baik. Nak sewa pun mungkin kadar sewa yang lebih mahal. Okay, menyebabkan wujudnya masalah setinggan. Masalah setinggan ni adalah rumah yang dibina secara haram di kawasan-kawasan tertentu. Itu dikatakan setinggan. Baik. Okay, biasanya dibina oleh pekerja-pekerja warga asing. Okay. Yang seterusnya adalah pengaliran keluar mata wang. Baik. Okay, contoh banyak pekerja-pekerja asing bekerja di negara kita, maka duit yang upah yang mereka terima tadi mereka hantar ke kampung. Dibawa Okey, keluar. akan menyebabkan berlakunya pengaliran keluar mata wang ke luar negara. Okey. Pertambahan kepadatan penduduk, maka kalau kawasan yang dituju tu ramai orang pergi kat situ, maka orang akan bertambah, maka berlakulah kesesakan. Itu dipanggil kepadatan penduduk. Baik. Dan kesan yang terakhir adalah masalah sosial dan penyakit berjangkit. Mungkin masalah sosial, peningkatan
Ya. jenayah, samun dan sebagainya lah. Okey, wabak penyakit mungkin ada wabak-wabak penyakit tertentu yang dah disebarkan oleh golongan-golongan pekerja tertentu lah. Okey, itu Ya, cikgu. saya bagi soalan. Bila soalan dia orang senyum. Bila soalan dia senyum. Sebenarnya Maksudnya dia orang tak sabar nak menjawab, nak jawab cikgu. soalan, bukan tak sabar nak dengar fakta. Dia tak sabar nak jawab soalan. Okey, apakah jawapan ni? Okey, baik. Apakah kesan kemasukan tenaga kerja asing kepada Malaysia? Tadi saya ada sebut dah tadi. Siapa nak jawab? Baik, siapa yang nak cuba untuk menjawab? Okey, Alifah, silakan. Alifah, Boleh silakan, bacakan Alifah. setiap satu jawapannya, cikgu ya? Okey, satu-satu jawapan. Jawab setiap jawapan. Baik, silakan Alifah. A. Pasaran barangan meluas. Okey. B. Nilai mata wang meningkat. Okey. C. Kadar pengangguran rendah. Okey. D. Peluang pekerjaan bertambah. Okey. Jawapan Kesan dia A. kemasukan tenaga kerja asing kepada Malaysia. Apa jawapan awak? Jawapan tadi sekali lagi, Alifah. A. A. Okey. Pasaran barangan meluas, cikgu. Okey, so jawapannya kunci dia adalah kesan kemasukan tenaga kerja asing. Maksudnya pekerja asing datang ke Malaysia untuk bekerja. Yep. Okey, apa kesan dia? Ini ada panggil kesan positif. Baik. Okey, kita ambil yang positif. Pasaran barangan meluas, maksudnya barangan yang kita jual tu dibeli oleh pekerja-pekerja ini, menyebabkan pasaran dia akan menjadi luas. Baik. Okey, soalan yang kedua, okey. Okey, soalan yang kesan kedua. sosial akibat kemasukan buruh asing ke Malaysia. Ini lebih kepada negatif. Okey, sosial. Apa jawapan dia? Siapa yang nak cuba untuk Jawab. menjawab? Zarifah, silakan Zarifah. Jawapan dia D. Okey, mungkin boleh sebutkan jawapannya satu persatu terlebih dahulu, Zarifah. Silakan. A. Persaingan perniagaan. Okey. B. Perebakan wabak penyakit. Baik. Okey. C. Pengaliran wang keluar negara. Okey. D. Kehilangan peluang pekerjaan. Okey, so jawapan awak? D. 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 Okey, jawapan dia B. Perebakan wabak penyakit. Kesan penyakit. sosial sebenarnya. Baik. Wabak penyakit dan jenayah tadilah. Okey. Jadi kalau kita tengok soalan Okey. jawapan yang diberikan ni sebenarnya agak sedikit mengelirukan, Yes, dia ada keliru sikit. sebab semua adalah kesan, Kesan, tapi mana yang lebih sesuai. Lebih sesuai. Mana yang lebih tepat. Baik. Okey. So contoh soalan yang ketiga, mengapakah berlakunya pengaliran wang negara Malaysia ke yang tinggi ke negara Indonesia dan Bangladesh? Siapa nak jawab? Baik, siapa yang cuba menjawab? Silakan. Silakan. Mawadah, Okey, silakan Mawadah. Mawadah slow je angkat tangan macam tu. Gelam-gelam Angkat macam dengan tu, pantas. cikgu. Okey. Silakan. Okey, silakan. Okey. Apa jawapan awak? Okey, mungkin imigrasi meningkat. mungkin Mawadah boleh nyatakan satu persatu, cikgu. Okey. Jawapannya. A. Imigrasi meningkat. B. Emigrasi meningkat. Baik. C. Kos sara hidup tinggi. D. Pertumbuhan penduduk semula jadi tinggi. So jawapan dia? Imigrasi meningkat. A. Okey, I dia. Okey, I dia kunci dia I in. In tu maksudnya masuk. Orang luar masuk kereta kita, okey. Apakah menyebabkan pengaliran wang negara Malaysia tinggi ke negara Indonesia? Sebab Indonesia dengan Bangladesh ni pekerja dia banyak masuk ke negara kita. Okey. So ini lah jawapan dia, imigrasi meningkat. Imigrasi ni adalah in. Yang masuk tu ramai. Masuk, baik. Okey. Terus ini terakhir contoh soalan esei. Okey, terangkan faktor tarikan yang mempengaruhi migrasi antarabangsa di Malaysia. Disuruh terangkan faktor. Baik. Bila terangkan dan markah dia adalah 6, kita kena jawab berdasarkan fakta, huraian dengan contoh. Tengok markah. Kalau 4, kita hanya jawab fakta dengan huraiannya. Kalau 6, mesti ada fakta, huraian, contoh. Baik, sebelum menjawab, cikgu, adakah timbul persoalan, contoh soalan, adakah mereka boleh membuat ayat tetapi menggunakan point? Dari sudut isinya dinyatakan secara point, adakah yang dibenarkan, cikgu? Okey, dibenarkan, tapi kalau nak guna point pastikan ayat yang lengkap. Oh, baik. Jangan ayat tergantung. Baik. Ayat lengkap supaya apa yang hendak disampaikan oleh calon difahami oleh pemeriksa. Baik. Okey, kalau calon bagi jawapan tak faham, kita tak boleh nak buat apa lah. Okey. Fakta, huraian, contoh, senaraikan banyak mungkin faktor dia sebab dia tanya faktor, peluang pekerjaan, politik yang stabil, dasar kerajaan, terdapat banyak institut pengajian tinggi. Dia ada 4 faktor kat sini. Baik. Tapi kat sini dia hanya nak 2 faktor, 2 huraian, 2 contoh. Kita bagi 4. Okey. So cadangan jawapan, saya bagi cadangan jawapan, 1 cadangan jawapan. Baik. Saya nak murid-murid, anak-anak di rumah dan anak-anak studio, calon-calon di studio
Okay, cuba create selepas ini ya. Lepas siaran ni boleh cuba. Okey. Lepas tu call. Okey. So, kita banyak cadangan jawapan ni. Yang pertama kita bagi dulu. Terdapat banyak faktor tarikan migrasi di Malaysia iaitu peluang pekerjaan, politik yang stabil, dasar kerajaan dan institut pengajian tinggi. Sebab apa kita kena tulis? Yang saya highlight kawan kuning ni macam ayat-ayat cinta, mukadimah dia. Sebab apa kita tulis isi tadi dekat ayat yang pertama tadi? Sebab kita tak nak tertinggal nanti dekat bawah. So kalau kita tertinggal, kita boleh check, oh saya tertinggal tadi. Okey. So ini bagi terus, saya bagi contoh yang satu saja contoh. Faktor pertama ialah terdapat banyak peluang pekerjaan. Ini adalah fakta. Baik. Okey. Itu fakta yang pertama lah, cikgu. Fakta yang pertama. Peluang pekerjaan dalam berbagai bidang telah menarik minat penduduk luar untuk masuk ke Malaysia. Ini adalah huraian dia. Okey, adanya huraian. Baik. Sebagai contoh, saya suka calon-calon gunakan perkataan sebagai contoh ataupun contohnya untuk menggambarkan bahawa murid ataupun calon-calon SPM memberi contoh yang sesuai. Ini contoh dapat satu lagi markah. So markah ini adalah 3. Baik. Daripada 6 tadi. Baik. So itu contoh. So saya dah cadangkan berapa faktor tadi. Murid-murid di rumah ataupun di studio bersama saya boleh cuba huraikan berdasarkan fakta, huraian dan contoh. Baik. Tapi sekiranya cikgu mungkin sebagai satu persoalannya, kalau sekiranya murid tidak nyatakan contoh, dia sekadar meletakkan fakta dengan huraian tanpa kemukakan contoh, adakah ianya hilang markah? Hilang markah. Yes, akan hilang markah. Dia hanya layak dapat 2 markah saja. Okey, hilang 1 markah. Kalau dia hanya bagi fakta saja atau faktor saja, huraian dan contoh tak ada. Dia hanya layak dapat 1 markah. So kalau dia bagi 2 fakta, 2 faktor tadi dia hanya dapat 2 markah. Dia bagi 4 faktor pun dia hanya dapat 2 je. Sebab dia mesti bersandar kepada fakta, huraian dan contoh untuk memenuhi soalan 6 markah. Itu dia. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad atas penjelasan yang sangat komprehensif secara menyeluruh yang kita faham pada hari ini. Mungkin Cikgu sebagai rumusan terhadap mata pelajaran yang kita bincangkan pada hari ini untuk geografi dan juga topik migrasi penduduk ni, Cikgu. Silakan. Okey, rumusan yang padat dan tepat dia adalah berkaitan dengan tajuk migrasi penduduk ni. Tolong beri perhatian kepada faktor yang menyebabkan migrasi dan apa kesan kepada negara. Kerana bila berkemungkinan dia akan keluar dan sekiranya dia keluar, dia murid-murid ataupun calon-calon dah bersedia. Okey, tak keluar pun tak apa. Ini sebagai pengetahuan kita untuk kegunaan ilmu tu, kegunaan pada hari ini dan pada masa akan datang. Okey, good luck. Semoga berjaya. Itu dia. Good luck, semoga berjaya daripada Cikgu Muhammad Khairul Fitri bin Ahmad, guru cemerlang geografi Sekolah Menengah Kebahasaan Sulaiman Bentong Pahang. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Sulaiman Bentong Pahang kerana sudi bersama kita pada hari ini dan juga menjawab jawapan-jawapan yang luar biasa pada hari ini. Juga pada anda yang menonton daripada rumah, terus saksikan kami di Didik TV KPM pada hari dan waktu yang sama setiap hari dan berjumpa di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.